Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad khatamin nabiyyin wa alihi wa sahbihi ajma'in. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Rabbi yassir wa la tu'assir bitammin bi khair. Alhamdulillah, ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadar Rasulullah. Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para hadirin yang dirahmati Allah Ta'ala, yang saya muliakan, para pencinta ilmu dan bagi yang melihat dan menonton, insyaAllah majlis malam ini yakni menceritakan tentang ataupun pengajian kisah para Nabi Ibrahim alaihi salam. InsyaAllah kita lanjutkan. Sebelum kita mulakan majlis kita, mari kita sama-sama membuka majlis kita dengan umul kitab Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم. صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. آمين. الحمد لله. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الله تعالى في القرآن العظيم في سورة البقرة الآية 179 ayat 179. Bismillahirrahmanirrahim. Walakum fil qisasi hayatun ya ulil albabi la'allakum tattaqun. Sadaqallahul azim. Yang bermaksud, tuan-tuan yang mulia, dalam hukumat, yakni dalam kisah-kisah yang mana Allah Ta'ala ceritakan dalam Al-Quran itu, terdapat banyak pengajaran yang mana kamu gunakanlah akal kamu untuk berfikir, insya-Allah tuan-tuan. Jadi kita sambung. Mudah-mudahan Allah Ta'ala rahmati majlis kita yang mana menceritakan tentang kisah Nabi Ibrahim alaihi salam. Bismillahirrahmanirrahim. Tajuk yang ke-13, tajuk yang ke-14 dari kitab Al-Qisasun Nabiyyin yang dikarang oleh Syekh Hasan Ali An-Nadwi Al-Hasani rahimahullah ta'ala. Tajuk yang ke-14, Ru'ya Ibrahim, yakni tentang mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam. Wa'ada Ibrahim ila Makkah ba'da muddah. Apabila Nabi Ibrahim alaihi salam pulang ke Mekah selepas beberapa satu tempoh, walaqiya Ismail, Nabi Ibrahim alaihi salam bertemu dengan Nabi Ismail alaihi salam. Walaqiya Hajar, Nabi Ibrahim tuan-tuan bertemu dengan Nabi Ismail dan ibu kepada Nabi Ismail, yakni Sayyidatina Hajar. Wa fariha Ibrahimu biwaladihi Ismail. Nabi Ibrahim tuan-tuan, dia berasa gembira apabila bertemu dengan anaknya Nabi Ismail AS dan isterinya Sayyidatina Hajar. Wa kana Ismailu waladan saghiran. Dan ketika itu tuan-tuan yang dimuliakan, Nabi Ismail masih lagi keadaan budak lagi yang kecil. Yajri, dia bermain, wa yal'ab, berlari, wa yakhruju ma'a walidihi, dan dia keluar bersama ayahnya, yakni Nabi Ibrahim AS tuan-tuan. Wa kana Ibrahim yuhibbul Ismail jiddan. Nabi Ibrahim tuan-tuan yang mulia, dia sangat sayang dan sangat suka kepada anaknya Nabi Ismail AS sangat-sangat. Wa zata lailatin ra'a Ibrahimu fil manam. Pada satu keadaan, pada satu malam tuan-tuan yang dimuliakan oleh Allah, Nabi Ibrahim AS melihat di dalam mimpi, yakni ketika mana Nabi Ibrahim alaihissalam sedang tidur,
dan dia bermimpi annahu yuzbahu Ismail. Dia bermimpi tuan-tuan yang dimuliakan, yakni mimpi apa? Yuzbahu Ismail, dia menyembelih akan Nabi Ismail alaihi salam. Wa kana Ibrahimu nabiyan sadiqan. Tuan-tuan yang dimuliakan, kita tahu bahawa Nabi Ibrahim alaihi salam adalah seorang nabi sadiqan, yang mana seorang yang jujur, yang benar. Wa kana manamuhu manaman sadiqan, dan adalah mimpi Nabi Ibrahim alaihi salam adalah mimpi yang benar, adalah satu mimpi yang benar. Wa kana Ibrahimu khalilallah. Tuan-tuan yang mulia, bahawa Nabi Ibrahim alaihissalam ni siapa? Adalah kekasih Allah, khalilallah. Fa arada an yaf'ala ma amarahu Allah fil manam. Bila mana Nabi Ibrahim, tuan-tuan yang mulia, dia bermimpi yang mana Allah Ta'ala perintahkan beliau untuk menyembelih anaknya, maka Nabi Ibrahim mahu berbuat demikian. Dia mahu melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui mimpinya. Itulah Nabi Ibrahim alaihi salam, yang mana Allah Ta'ala jaga nabi-nabi ni, tuan-tuan yang dimuliakan, yang mana Allah Ta'ala telah sebut dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, wa ma yantiqu anil hawa. Dan mana Allah Ta'ala menjaga lisan-lisan mereka, yakni tidak bercakap dengan hawa nafsu. Wa ma yantiqu an hawa in huwa illa wahyu yuha. Bahkan tuan-tuan yang dimuliakan, apa yang diceritakan, disampaikan oleh nabi, para nabi, yakni semua adalah wahyu daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan yang mulia, mimpi Nabi Ibrahim tu, Nabi Ibrahim nak laksanakan, bahawa itu adalah perintah Allah Ta'ala melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Wa qala Ibrahimu li Ismail. Nabi Ibrahim, tuan-tuan yang mulia, dia berjumpa dengan Nabi Ismail AS, yakni anak dia. Allah Ta'ala telah sebut dalam surah As-Saffat ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim, Inni ara fil manami in anni azbahuka fazur madza tara. Sadaqallahul azim. Apa maksud dia, tuan-tuan yang mulia? Yang mana Allah Ta'ala telah ceritakan perbualan di antara Nabi Ibrahim alaihissalam dengan anaknya Nabi Ismail alaihissalam. Apa dia, tuan-tuan? Inni ara, sesungguhnya kata Nabi Ibrahim alaihissalam kepada anaknya Nabi Ismail, kata dia, aku melihat fil manami, di dalam mimpiku, kata Nabi Ibrahim, anni, sesungguhnya aku. Ini taukid, tuan-tuan, yakni benar-benar, yakni taukid yang mana sesungguhnya, benar-benar, anni litaukid, sesungguhnya aku menyembelih kamu, wahai anakku. Fanzur, maka lihatlah, madza tara, apa pendapatmu, wahai anakku. Tuan-tuan yang mulia, ini dia mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Dia ajukan mimpi beliau kepada anaknya Nabi Ismail alaihi salatu wassalam. Ini dia mimpi Nabi Ibrahim, tuan-tuan. Apa kalau kita dengar ni, tuan-tuan, bila ayah kita mimpi nak sembelih kita, apa kita nak buat, tuan-tuan? Ini dia yang mana kita kena percaya, yang mana kita wajib beriman dengan apa yang Allah Ta'ala telah ceritakan dalam Al-Quran, surah As-Saffat ayat 102. Apa dia jawab Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, tuan-tuan? Kalau hari ni kalau kita diajukan dengan mimpi, tuan-tuan, kita dah tolak dah kalau tentang sembelih ni, nak sembelih orang pula, tuan-tuan. Tapi yang ni adalah kisah Nabi Ibrahim alaihissalam. Nak tengok bagaimanakah pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana cerita yang nak diceritakan oleh Allah Ta'ala dalam surah As-Saffat ni akan berlakulah pada kehidupan kita insya-Allah pada mendatang, yakni pada Yaumul Aid, Yaumul Aidul Adha, pada mana hari raya Aidul Adha, tuan-tuan yang mulia. Jadi apa dia jawapan yang dijawab oleh Nabi Ismail alaihissalam bila mana ditanyakan
diceritakan kepada beliau apa dia? Bismillahirrahmanirrahim. Disebut Allah Ta'ala berfirman dalam surah As-Saffat, sambungan daripada ayat tersebut, ayat 102, Bismillahirrahmanirrahim. Qala ya abati fa'al ma tu'mar satajiduni insya'allahu minas sabirin. Sadaqallahul azim. Apa dia jawapan dia tuan-tuan yang mulia, yang bermaksud qala ya abati, berkatalah Nabi Ismail dalam keadaan yang mana taat kepada ayahnya. Wahai ayahku, ya abati, if'al, lakukanlah ma tu'mar, apa yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Satajiduni, kamu akan mendapatilah wahai ayahku, insya-Allah dengan kehendak Allah kamu akan termasuk daripada kalangan minas sabirin, orang-orang yang sabar. Ini dia tuan-tuan jawapan Nabi Ismail bila mana ayahnya Nabi Ibrahim bermimpi untuk menyembelih, yang mana perintah Allah Subhanahu wa taala. Ini yang akan berlaku tuan-tuan, yang mana kita ambil kisah ibrah, kisah Nabi Ismail alaihi salam untuk melakukan pengorbanan pada hari raya Aidul Adha ni tuan-tuan yang mulia. Bila mana anak Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail AS menjawab yang demikian tuan-tuan yang mulia, terus saja Nabi Ibrahim wa akhadha Ibrahimu Ismaila, terus Nabi Ibrahim memimpin, memegang Nabi Ismail AS bersamanya. Wa akhadha sikinan, ini dia, Nabi Ibrahim terus mengambil pisau. Mengambil pisau untuk apa tuan-tuan? Yang diceritakan tadi, untuk menyembelih akan anaknya Nabi Ismail. Walamma balagha Ibrahimu mina, ketika mana Nabi Ibrahim dan anaknya Nabi Ismail sampai di Mina, arada ayyuzbaha Ismail, Nabi Ibrahim hendak menyembelih akan Nabi Ismail alaihi salam. Wa taja'a Ismail, dan berbaringlah bila mana nak disembelihnya akan anaknya Nabi Ismail tuan-tuan yang mulia, apa yang dibuat, apa yang dilakukan? Nabi Ismail terus berbaring alal ardi, di atas bumi. Wa arada Ibrahimu ayyuzbah, Nabi Ibrahim nak buat apa tuan-tuan? Bila mana Nabi Ismail dah berbaring, Nabi Ibrahim nak sembelih beliau. Fawada'a sikina alal hulkumi Ismail. Apa yang dilakukan? Bila mana Nabi Ibrahim bila mana Nabi Ismail berbaring tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim terus meletakkan fawada'a sikina, meletakkan pisau alal hulkum, atas halkum Nabi Ismail alaihi salam. Ini dia tuan-tuan. Kalau kita pakai logik akal tuan-tuan, ayah nak bunuh anak, cerita dia kan, nak sembelih anak. Ini dia kisah pengorbanan yang diceritakan di dalam Al-Quran tuan-tuan yang mulia. Ini dia kisah yang mana kita ambil pengajaran dan pengorbanan daripada kisah Nabi Ibrahim alaihissalam bagi mereka yang melakukan korban pada hari raya Aidil Adha tuan-tuan yang mulia. Walakinallaha yuhibbu, tuan-tuan yang mulia, bila mana Nabi Ibrahim meletakkan pisau dan keyakinan dia untuk menyembelih anak dia, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala yuhibbu, sangat-sangat suka, ayyara, melihat keadaan berikut, hal yaf'alu khaliluhu ma ya'murhu. Allah Ta'ala sangat-sangat suka tuan-tuan yang mulia, yang mana Allah Ta'ala melihat keadaan Nabi Ibrahim alaihi salam hendak menyembelih anaknya atas urusan perintah Allah Subhanahu wa taala. Wa hal yuhibbullaha aktsara. Jadi pengarang kitab tanya kepada kita, adakah kamu ini, adakah dia Nabi Ibrahim ni dia sayang Allah Taala, au yuhibbu ibnahu aktsar, dia ni sayang kepada Allah ataupun sayang kepada anaknya yang lebih banyak? Mana dia tuan-tuan? Jadi kalau kisah Nabi Ibrahim ni,
tentulah kita tahu bahawa dia menyayangi Allah Ta'ala dengan cara menjunjung perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala, melakukan apa yang Allah Ta'ala perintah dan meninggalkan apa yang Allah larang. Ini dia tuan-tuan yang mulia yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim alaihi salam. Lalu kata Syekh Hasan Ali An-Nadwi, wa najaha Ibrahimu fil imtihan. Alhamdulillah, Nabi Ibrahim AS telah berjaya di dalam ujian yang mana Allah Ta'ala telah memerintahkannya dan menguji akan ketaatan Nabi Ibrahim AS. Ketika mana Nabi Ibrahim AS hendak menyembelih akan anaknya Nabi Ismail, fa arsalallahu Jibrila bikabshin minal jannah. Tuan-tuan yang mulia, bila Nabi Ibrahim i'tiqad, bersungguh-sungguh dan mentaati perintah Allah Ta'ala hendak menyembelih anaknya, Allah Ta'ala terus menghantar bikabshil minal jinnah, yakni kibash daripada jannah, yakni syurga. Wa qala izbah hadha, malaikat Jibril hantar, yang mana Allah Ta'ala perintahkan kepada malaikat Jibril untuk hantar kibash kepada Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Apa kata malaikat Jibril tuan-tuan yang dimuliakan? Izbahada ya Ibrahim, sembelihlah ini wahai Nabi Ibrahim alaihissalam. Wala tazbah Ismail, jangan kamu sembelih akan Nabi Ismail alaihissalam. Wa ahabballahu al-amala Ibrahim, Allah Ta'ala sangat-sangat suka akan amalan Nabi Ibrahim ni tuan-tuan yang mulia. Kerana apa? Kerana taatnya dan patuhnya Nabi Ibrahim alaihissalam kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan dia beriman dengan apa yang diperintahkan oleh Allah Ta'ala melalui mimpi tersebut. Fa amara muslimin, dalam demikian itu tuan-tuan yang mulia, dianjurkan kepada kita, Allah Ta'ala menyuruh kita, fa amaral muslimin, Allah Ta'ala menyuruh kepada kita orang Islam, bizubhi fi Aidil Adha, sembelihlah kamu akan ternakan-ternakan kamu, yakni binatang-binatang yang boleh dimakan, fi Aidil Adha, pada hari raya Aidil Adha. Sallallahu ala Ibrahim khalili, selawat, yakni merahmatilah Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim alaihissalam, wa sallama, dan selamatlah beliau Nabi Ibrahim, wa sallallahu ala ibnihi Ismail wa sallama, dan merahmatilah Allah Ta'ala akan anaknya Nabi Ibrahim, yakni Nabi Ismail, wa sallama, dan selamatlah dia. Kisah yang ke-15 tuan-tuan yang muliakan, sambungan, yakni kisatul Al-Ka'bah. Wa zahaba Ibrahim, telah pergilah Nabi Ibrahim alaihissalam, wa ada ba'da zalik, wa ada ba'da zalik, dan pulanglah dia selepas itu. Wa arada an yabniya baitallah, yakni bila mana Nabi Ibrahim pergi ke Iraq, lalu dia pulang ke Mekah. Wa arada an yabniya baitan lillah, yang mana Nabi Ibrahim pulang ke Mekah untuk apa tuan-tuan yang mulia? Untuk membina akan rumah Allah. Wa kanatil buyutu katsirah, dan adalah rumah Allah itu banyak. Wa ma kana baitul lillah ya'budu fihillah, dan adalah tuan-tuan yang mulia rumah Allah Ta'ala ni tempat yang mana untuk kita menyembah Allah Subhanahu wa Ta'ala, untuk kita bersujud pada Allah Ta'ala. Wa arada Ismailu an yabniya baitan lillahi ma'a walidihi, Nabi Ismail alaihissalam hendak membina akan rumah Allah ma'a walidihi, bersama ayahnya. Wa naqala Ibrahimu wa Ismailu hijarata min jibal, Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail tuan-tuan yang mulia memindahkan batu yakni memindahkan batu-batu daripada gunung, daripada bukit tuan-tuan yang mulia. Yakni dia ambil batu-batu bukit lalu dibawa di tanah haram untuk membina apa tuan-tuan yang mulia? Yakni Al-Ka'bah. Wa kana Ibrahimu bain yabnil Ka'bah biyadih, adalah Nabi Ibrahim tuan-tuan yang mulia membina Ka'bah biyadihi, dengan tangannya. Wa kana Ismailu yabni al-Ka'bah biyadih,
Dan Nabi Ismail tuan-tuan yang mulia membina Kaabah juga dengan tangan. Tidak macam zaman sekarang yang membina dengan mesin-mesin, yang ini kemudahan yang banyak. Tapi Nabi-Nabi terdahulu tuan-tuan yang mulia membuat Kaabah dengan tangan sendiri, membuat rumah dengan tangan sendiri tuan-tuan yang mulia. Tidak ada kemudahan mesin dan sebagainya. Wa kana Ibrahimu yadhkurullaha wa yad'u, dan adalah Nabi Ibrahim tuan-tuan yang mulia, sambil dia membina akan Kaabah, rumah Allah, dia menyebut akan nama Allah, berzikir mengingati Allah Ta'ala, wa yad'u, dan dia juga berdoa kepada Allah. Wa kana Ismailu yadhkurullaha wa yad'u, dan begitu juga Nabi Ismail alaihi salam mengingati Allah Ta'ala dalam pekerjaannya, juga berdoa kepada Allah Ta'ala. Apa doa dia tuan-tuan yang mulia, yang mana Allah Ta'ala sebut dalam suratul Baqarah ayat 127, Bismillahirrahmanirrahim, Rabbana taqabbal minna innaka antas sami'ul alim. Sadaqallahul azim. Rabbana, wahai Tuhan kami, taqabbal, terimalah, minna, akan apa-apa yang kami lakukan, innaka, sesungguhnya kamulah ya Allah, antas sami'ul alim, yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini dia tuan-tuan yang mulia, bila mana pekerjaan tersebut mengingati Allah Subhanahu wa taala sangat-sangatlah bermanfaat tuan-tuan yang mulia. Dalam kehidupan kita tuan-tuan yang mulia, bila mana kita mengingati Allah Subhanahu wa taala dan buat sesuatu pun kerana Allah Taala, insya-Allah mendapat ganjaran pahala. Kalau kita niatkan untuk keburukan, maka buruklah jadinya tuan-tuan yang mulia. Kita niat untuk kebaikan, insya-Allah baiklah yang kita dapat, insya-Allah tuan-tuan yang mulia. Wa taqabbalallahu min Ibrahim. Allah Taala tuan-tuan yang mulia menerima akan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim wa Ismail, dan Nabi Ismail. Wa baraka fil Ka'bah, dan memberkatilah Allah Ta'ala akan Ka'bah yang dibina oleh Nabi Ibrahim dan Nabi Ismail. Bagaimana kita tengok tuan-tuan yang mulia, Ka'bah tak berkat ataupun tidak, hari ini masih ramai manusia yang masih lagi tawaf mengelilingi Ka'bah yang mana tuan-tuan yang mulia. Ini dia berkatnya. Berkatnya Kaabah itu tuan-tuan yang mulia, doanya mustajab. Alhamdulillah. Dan kita pasanglah niat tuan-tuan yang mulia, mudah-mudahan kita dapat sampai ke sana. Nahnu natawajjahu ilal Ka'bah fi kulli salah. Kata pengarang kitab Syekh Ali Al-Hasani, kata dia, kita semua natawajjahu, menghadap ilal Ka'bah, ke Ka'bah. Kiblat kita adalah Ka'bah fi kulli salah. Pada setiap kali solat kita akan menghadap ke Kaabah. Wa yusafirul muslimuna ilal Ka'bati fi ayyamil hajj. Orang-orang Islam akan bermusafir ke Kaabah pada hari, yakni mana untuk menaikkan haji. Wa yatufuna bil Ka'bah, dan mereka-mereka yang pergi bermusafir ke Kaabah untuk menaikkan haji, mereka akan tawaf di sekeliling Kaabah. Wa yusalluna indaha, dan mereka solat di sekelilingnya Kaabah. Barakallahu fil Kaabah. Allah Ta'ala telah memberkati tuan-tuan yang mulia akan Kaabah, yakni rumah Allah. Wa taqabbala min Ibrahim wa Ismaila. Allah Ta'ala menerima akan apa-apa yang dilakukan oleh Nabi Ibrahim AS wa Ismail, dan Nabi Ismail tuan-tuan. Sallallahu ala Ibrahim wa sallama. Merahmatilah Allah Ta'ala akan Nabi Ibrahim wa sallama, dan selamatlah beliau. Sallallahu ala Rasul ala Ismail wa sallama. Merahmatilah Allah Ta'ala akan Nabi Ismail alaihissalam wa sallama, dan selamatlah beliau Nabi Ismail. Wa sallallahu ala Muhammad wa sallama, sallallahu alaihi wasallam, dan selawatlah atas junjungan besar Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dia tuan-tuan yang mulia, kisah tentang Nabi Ibrahim membina Kaabah. Dan kita masuk tajuk yang ke-16 sebelum kita masuk kisah Nabi Yusuf alaihi salam, yakni tajuk yang ke-16 ialah Baitul Maqdis.
Wa kana li Ibrahim zaujun ukhra. Tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai isteri yang lain, ismuha Sarah, yakni namanya ialah Sayyidatina Sarah. Wa kana Ibrahimu li Ibrahima waladun akhar min Sarah. Dan adalah Nabi Ibrahim alaihissalam mempunyai juga anak yang lain min Sarah, daripada Sarah, tuan-tuan yang mulia. Ismuhu Ishaq, yakni namanya tuan-tuan yang mulia ialah Nabi Ishaq alaihissalam. Wa sakana Ibrahim, dan Allah Nabi Ibrahim tuan-tuan yang mulia tinggalnya di Syam. Wa sakana Ishaq, dan juga Nabi Ishaq juga tinggalnya di Syam. Di mana tuan-tuan yang mulia? Syam, Jordan, Palestin, Lubnan, di atas tuan-tuan yang mulia, yakni bahagian utara Arab, Jazirah Arab. Wa bana Ishaqu baitan lillahi fi Syam, yakni tuan-tuan yang mulia telah membina juga Nabi Ishaq alaihissalam yang tinggal di Syam, telah membina akan rumah Allah Ta'ala juga di Syam. Kama bana, seperti mana tuan-tuan yang mulia, bana abuhu, telah membinalah ayahnya yakni Nabi Ibrahim di Mekkatul Mukarramah. Wa akhuhu baitan lillah, dan juga saudaranya, siapa dia tuan-tuan yang mulia? Saudara kepada Nabi Ishaq yakni Nabi Ismail alaihi salatu wassalam, fi Makkah. Di mana tuan-tuan yang mulia? Nabi Ismail membuat rumah Allah Ta'ala di Makkah, dan Nabi Ishaq membuat rumah Allah Ta'ala di mana? Di Syam, yakni yang kita maklum ialah di Palestin. Wa hadzal masjidu alladhi banahu Ishaqu fi Syam huwa Baitul Maqdis. Ini dia tuan-tuan, dan ini dia masjid alladhi banahu, yang dibina oleh Nabi Ishaq alaihissalam fi Syam, di Syam, huwa Baitul Maqdis. Di mana apa nama dia tuan-tuan yang mulia? Nama masjid yang dibina oleh Nabi Ishaq alaihissalam ialah Baitul Maqdis. Wa huwal Masjidul Aqsa, dan dia juga tuan-tuan yang mulia yang diberi gelaran dengan Masjidil Aqsa, Baitul Maqdis, dan dia jugalah Masjidil Aqsa. Alladzi barakallahu haulahu, yang mana tuan-tuan yang mulia Allah Ta'ala telah memberkati akan sekelilingnya Masjidil Aqsa. Wa barakallahu fi auladil Ishaq, Allah Ta'ala juga tuan-tuan yang mulia telah merahmati, telah memberkati akan anak-anak Nabi Ishaq alaihissalam, kama baraka fi auladi Ismail, seperti mana tuan-tuan yang mulia Allah Ta'ala juga memberkati akan anak-anak Nabi Ismail, dan turunlah sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yakni junjungan besar Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa kana fihim anbiya, dan adalah daripada golongan mereka anak-anak Nabi Ishaq, Nabi Ismail tergolong dalam kalangan anbiya, yakni para nabi, wa mulukun, dan raja, tuan-tuan yang mulia. Ini dia yang mana diceritakan oleh pengarang kitab Syekh Ali Al-Hasani An-Nadwi. Wa kana li Ishaqun waladun ismuhu Ya'qub, dan tuan-tuan yang mulia Nabi Ishaq alaihissalam mempunyai anak namanya Ya'qub. Wa kana nabiyan, dan Nabi Ya'qub ni juga tuan-tuan yang mulia adalah seorang nabi. Wa kana Ya'qubu lahu 12 waladan, Nabi Ya'qub tuan-tuan yang mulia mempunyai 12 orang anak. Minhum, daripada mereka ni siapa? Yusuf, Nabi Yusuf alaihissalam, ibnu Ya'qub bin Ya'qub alaihissalam. Wa Yusuf, dan Nabi Yusuf ni tuan-tuan yang mulia lahu qissatun ajibah. Nabi Yusuf ni tuan-tuan yang mulia mempunyai satu kisah yang sangat-sangat hebat, yang sangat-sangat ta'ajub, yang diceritakan fil Quran, dalam Quran. Wa ilaika hadhil qissah, dan insya-Allah bulan ke depan insya-Allah kita akan menceritakan tentang kisah Nabi Yusuf alaihi salatu wassalam, tuan-tuan yang mulia. Alhamdulillah, selesai sudah cerita tentang Nabi Ibrahim alaihissalam, yang mana dua tajuk pada malam ini tuan-tuan yang mulia. Kisah
Yang pertama tentang Nabi Ibrahim alaihissalam hendak menyembelih akan anaknya Nabi Ismail. Ini adalah perintah Allah Subhanahu wa taala melalui mimpi Nabi Ibrahim alaihissalam. Maka Nabi Ibrahim laksanakan dengan taatnya kepada Allah Subhanahu wa taala, dan atas pengorbanannya Allah Taala gantikan Nabi Ismail dengan kibas daripada syurga. Ini dia pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam atas keimanannya, tuan-tuan yang mulia. Hari ini kita kena usahakan atas iman kita, tuan-tuan yang mulia. Bagaimana kita nak tingkatkan kepercayaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala? Salah satunya, tuan-tuan yang mulia, dengan cara belajar, mengaji dan menghayati akan kisah-kisah yang diceritakan dalam Al-Quran, tuan-tuan yang mulia. Begitulah datangnya pengorbanan Nabi Ibrahim alaihissalam. Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan yang mulia, Nabi Ibrahim Allah Ta'ala pilih. Begitu juga dengan kita, tuan-tuan yang mulia, Allah Ta'ala pilih kita juga untuk menjadi orang Islam. Alhamdulillah, bersyukur kita, dan bersyukur juga, tuan-tuan yang mulia, bagi mereka yang tahun ini dapat membuat korban, dapat melakukan ibadah korban. Alhamdulillah, Allah Ta'ala pilih, tuan-tuan yang mulia. Ini dia satu ibadah. Mudah-mudahan terbit dalam hati kita ini salah satu sifat yang sangat diagung-agungkan, itu ikhlas, tuan-tuan yang mulia. Mudah-mudahan kita dapat memasuki syurga dengan salah satu amal ibadat kita, dengan ibadah korban. Kisah yang kedua kita dapat ambil daripada kisah Nabi Ibrahim ni, tuan-tuan yang mulia, pada malam ini ialah tentang yang mana pembinaan Kaabah dan Baitul Maqdis. Pembinaan Kaabah dan Baitul Maqdis. Kaabah dibina oleh Nabi Ibrahim alaihissalam bersama anaknya Nabi Ismail alaihissalam, dan Baitul Maqdis, tuan-tuan yang mulia, dibina oleh Nabi Ishaq alaihissalam. Kaabah tadi kita dah sedia maklum bahawa Nabi Ibrahim, Nabi Ismail membinanya di tanah haram, yakni di mana? Di Kaabah, di Mekah, tuan-tuan. Dan kita tahu juga Baitul Maqdis hari ini yang mana dijajah oleh orang Israel, yang mana Nabi Ishaq, tuan-tuan yang mulia, telah membinanya di mana? Di Palestin, Masjidil Aqsa, tuan-tuan. Mudah-mudahan kita bersama dengan mereka, para aulia, para anbiya dan para orang-orang yang saleh, tuan-tuan yang mulia, insya-Allah. Jadi setakat itu saja pengajian, insya-Allah, pada malam ini. Insya-Allah bulan depan kita akan sambung kisah Nabi Yusuf alaihi salam. Mudah-mudahan yang baik daripada Allah Ta'ala dan yang buruk daripada saya sendiri. InsyaAllah saya sudahi dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil awwalin wa salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad fil akhirin. Allahumma ighfir lana dhunubana wa li walidina warhamhum kama rabbawna shighara wa li masyaikhina wa li jaddina wa li jaddatina wa li ummahatina wa li abaina wa lil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat birahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan wasi'a wa halalan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma zidna ilma warzuqna fahma. Allahumma inna nas'aluka ridhaka wal jannah wa na'udzu bika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka 'afuwun karim tuhibbul fa'fu anna wa an walidina wa li jami'il muslimin wal muslimat والمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم إنا نسألك سلامة في الدين وعافية في الجسد وزيادة في العلم وبركة في الرزق وتوبة قبل الموت ومغفرة بعد الموت. اللهم هون علينا في سكرات الموت والنجاة من النار والعفو عند الحساب. اللهم إنا نعوذ بك من البرص والجنون والجزام ومن سيء الأسقام. اللهم إنا نعوذ بك من الجبن والبخل ونعوذ بك من العجز والكسل ونعوذ بك من غلبة الدين وقهر الرجال. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد
Walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minna wa minkum taqabbal ya karim. Alhamdulillah.